弟兄姐妹，早上好！好，主内的弟兄姐妹平安，平安。感谢主带领我们已经度过每一天的生活。虽然我们一年岁已晚年了，但上帝的恩典继续到现在，还给我们力量，来到主的面前敬拜赞美他。耶和华的慈爱永远不离开我们，他不撇下我们。耶和华保护我们，耶和华的圣手拥抱我们，耶和华的掌权一直在我们四周围。我们用我们的口声欢呼，大声唱：耶和华神已掌权。主耶和华，我的神，我的王，我的心要依靠你。凡投靠你的，必不惧怕；等候你的，必不羞愧。主耶和华，我的神，我的王，我的心要依靠你。我们进入祷告。父神，我们感谢你，你的恩爱长阔高深，多以祝福了我们。我们实在太亏欠，上帝啊，求上帝不断的怜悯我们。今天主又再给我们气息，
我们能在上网参与乐灵团的崇拜，求主给我们健康、力量、好精神来敬拜、歌颂、荣耀主名。再过一星期的时间，主内弟兄姐妹如果有身体软弱的，求主怜悯医治他们；如果有困苦的，也求主帮助他们解决。让我们多抓紧依靠上帝，脱离释放一切的忧虑。等一下，你2位仆人要传讲你的信息，无论传讲或翻译的，多交在主的手中。求主给他们2位从上头来的聪明智慧，分享清楚明白给弟兄姐妹。当我们得到主的信息，让我们能好好的隐藏在我们的心中和脑海里面，实行在我们日常的生活中。求主祝福我们的身心灵愉快。父神啊，我们将把今天的聚会从头到结束交在主的手中，求主掌权，荣耀你名，奉主耶稣基督的名，阿们。接下来我们唱这首歌，想起你，想起你。心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。心情起起又落，好像潮起你的慈爱中水不能淹没。因你慈祥对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。多少时候
我们忘了上帝的恩典，我们也忘了一切从上帝而来的祝福恩典。我们需要感恩创造万物的神，你是我们的主，引领我们走路，一步又一步，这是恩典之路，一步又一步，这是盼望之路。我们走这一生路，我们唱这首歌，引领我们走义路，恩典之路。各位亲爱的弟兄姊妹们，大家平安。Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian。感谢上帝给我们机会再来做一个这个乐龄聚会华语团契，我们一起来敬拜上帝。Bersyukur sekali kepada Tuhan, hari ini kita boleh ada di dalam persekutuan usia bahagia。我感谢归堂的长执会还有理事人。给我机会一起来团契聚会，而且要分享上帝的话。Saya sangat berterima kasih kepada majelis pengurus pada gereja ini yang boleh memberikan kesempatan kepada saya boleh menyampaikan atau melayani Tuhan, menyampaikan khotbah。今天的讲题就是侍奉主，就是信靠生福。Topik hari ini yang mau dibahas adalah
percaya dan patuh, yaitu untuk melayani Tuhan. 没有听到之前，让我们同心来祷告吧。 Sebelum kita mendengar khotbah, mari kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们向你感恩。 Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu. 我们坐在上帝面前等候， Kami menanti di hadapan Tuhan. 求你帮助我们，圣灵带领我们， Kiranya Tuhan membantu menolong kami pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, 让我们可以安静下来。 supaya kami boleh tenangkan diri. 我们都仰望主， Kami mau mengandalkan Tuhan. 求主赐给我们所预备的祝福。 Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat-Mu. 我们恳求你使用台上2个软弱的仆人， Kiranya Tuhan memakai kedua hamba-Mu di atas mimbar ini. 感谢上帝， Kami mau bersyukur 听我们的 kepada 祷 Tuhan. 告， Dengarlah doa kami. 奉耶稣名求。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 侍奉主就是信靠还有顺服的一个心态。 Mau melayani Tuhan harus ada sikap percaya dan patuh. 我牧养的教会就是印尼基督教会 Gereja tempat pelayanan saya adalah di GKI. 在印尼基督教会大会呢，我们有一个标志或是象征的，就是像那个的在屏幕上。 Ya, di gereja kami ini, kami di dalam sinodenya itu mempunyai satu slogan yang terdapat di dalam slide hari ini. 那个标志当中有一艘船， Di dalam slogan ini ya ada satu gambar kapal atau perahu ya. 那船中说船长就是耶稣基督。 Nakoda daripada kapal ini adalah Yesus Kristus. 每一次看到这个标志呢，我就想到一个侍奉主的精神。 Setiap kali kalau saya melihat slogan ini atau gambar ini, saya teringat akan bagaimana kita dapat melayani Tuhan. 我从小记得老牧师告诉我的， Waktu kecil saya ingat sekali perkataan dari seorang pendeta senior. 他说有一艘船，那个是什么呢？游轮在海上行走。 Dia berkata bahwa ada sebuah kapal, dia berjalan di tengah lautan. 很多人在船上在欣赏海景。 Ada banyak penumpang kapal itu sedang menikmati indahnya lautan itu. 突然，他们听到一个丢进海里的声音。 Tiba-tiba mereka mendengar satu suara, ada sesuatu yang jatuh ke dalam laut itu. 原来一个不小心的少年人，他因为他很不小心的时候，他就跌进去。 Ternyata seorang pemuda, dia kurang hati-hati, dia terpleset jatuh. 糟糕啊，他不会游泳啊！ Waduh, celaka sekali karena dia tidak pandai 所以他 berenang. 在那边挣扎，救命啊！ Dia bergumullah di sana dan minta tolong. 船上的人都，他们都发呆呀、他们都看，快救他，救他！他们都这样说。 Semua penumpang yang di atas kapal itu melihat dia dan berteriak minta tolong cepat, tolong dia. 但是没有一个人都跳下去救他。 Tapi tak ada seorang pun yang mau lompat ke laut itu untuk menolong dia. 到头来有一个声音啊 ，pure 一个男人他跳下去。 Akhirnya ada ya seorang katakanlah ya seperti pahlawan itu ya, dia terjun ke laut untuk menolong dia. 他在那边游来游，就救这个少年人。 Dia berenang-berenang di situ lalu dia menyelamatkan orang muda itu. 他们2个安全到船上来。 Akhirnya mereka dengan aman tiba di darat. 大家都很欢喜的、很高兴的说：“好棒哦，好棒，好英雄哦！” Semuanya senang berteriak bilang hebat sekali, kamu ini pahlawan. 这个男人呢，他表情不满意，他不高兴的。 Tetapi si penolong ini dia dengan sikap yang sangat tidak senang. 他就问，我只想问一件事情。 Dia berkata, saya ingin bertanya satu hal. 我不管英雄不英雄，
Saya tidak peduli mau dibilang pahlawan atau tidak 我 pahlawan. 不管那些好棒不好， Saya tidak peduli mau dibilang hebat atau enggak hebat. 我只想问一件事情。 Ada satu hal yang ingin saya tanya. 我刚才是谁推我跌进海里去呢？ Nah, tadi itu yang dorong saya turun ke lautan itu siapa? 哇，原来这个人呢，被迫跳进海里去的。 Ternyata orang ini dia itu ya didorong oleh orang sampai dia 所以 di 他不 dalam laut. 甘愿哦， Dia tidak rela. 所以他骂，他问到底是谁？我是牺牲品，我不是自愿的。 Ya, akhirnya dia berkata, dia marah, dia kesel ya. Lalu dia bilang, saya ini jadi korban, tahu nggak? 这样的状况是不是在我们的这个教会或是我们的团体中常常有的嘛？ Kondisi seperti ini apakah juga sering terjadi di dalam persekutuan kita, di gereja kita? 看起来我们在热心的、勤劳的来服侍主， Kelihatannya kita ini melayani Tuhan dengan rajin. 什么都我们愿意做。 Apa saja kita mau 我 lakukan. 很忙的， Bahkan kita dengan sibuknya, 不过我们的心中很多埋怨的不满。 tapi di dalam hati kita sebenarnya ada banyak ngomelnya, yang tidak puasnya. 为什么只有我一个人去侍奉呢？ Kenapa hanya saya seorang diri saja melayani? 看看别人跑哪里去啦？ Lihat aja orang lain pada kemana tuh. 如果不是我做呢，谁愿意做呢？ Kalau bukan saya yang kerjain, siapa yang mau kerjain? 哎呀，真的我很可怜呐、很可怜啊！ Aduh, benar-benar ya, saya sangat sedih, saya sangat kasihan. 弟兄姐妹，是否这种是我们的心态？ Saudara-saudara, apakah ini merupakan sikap hati kita? 所以今天我们谈到服侍、侍奉主的时候， Hari ini ketika kita ingin membahas tentang topik pelayanan, 让我们谈到最基本的这个基础，服侍的基础。 supaya kita menyinggung sampai ke dasar-dasarnya, fondasinya itu tentang 我 pelayanan. 们为何要服侍主？ Kenapa kita harus melayani? 我们用什么样的态度来服侍主？ Dengan sikap apa kita melayani Tuhan? 更特别在面对困难的时候，我们要持守什么样的这个心态呢？ Khususnya ketika kita menghadapi kesulitan, kita bagaimana harus tetap bisa menjaga sikap ini. 我们从亚伯拉罕的这个侍奉主的榜样，要再来闻悉，再来学习这个服侍主的功课。 Dari contoh teladan Abraham, mari kita akan belajar tentang sikap pelayanan. 这个在创世纪第12章第1节到第5节，亚伯拉罕被神呼召。 Dari Kejadian pasal yang ke-12 kita melihat Abraham dipanggil. 我们看第1节 Kita lihat ayat yang pertama, pasal 12. 创世纪第12章第1节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地要去。” Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari anak sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. 在这里，耶和华上帝他呼召亚伯拉罕说，要离开你的家乡 Di。sini kita melihat Allah Yahweh memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya. 亚伯拉罕在他的家乡在亚兰已经很安稳的。 Kondisi Abraham di negerinya itu di Aram ya sudah merupakan sangat tenang lah. 亚伯拉罕什么都不缺。 Dia tidak kekurangan apapun. 什么都不缺乏，他钱财，他家人，他这个环境都很好。 Dia tidak kekurangan dari keluarganya, orang tuanya, kondisinya semuanya sangat baik. 当然没有这个美中不足的， Tidak ada satupun yang tidak bisa 美 dipuaskan. 中不足的就是他没有孩子，没有后裔。 Tapi dia ada satu yang bikin dia kurang puas, yaitu dia tidak punya keturunan. 上帝呼召他说：“你要离开你的家乡。”
Allah memanggil dia, suruh dia meninggalkan kampung halaman. 这个创世纪12章记载，上帝第一次跟亚伯拉罕有这个启示沟通。Alkitab mencatat di dalam Kejadian 12 itu mengatakan Allah mempunyai janji bersama dengan Abraham. 是第一次的他们的沟通。 Itu adalah komunikasi mereka 所以 yang satu kali. 亚伯拉罕他从来没有跟上帝说话。 Sebenarnya Abraham itu nggak pernah ya bicara dengan Tuhan. 听说人家说，老人家说，以前有这个耶和华上帝。 Dia hanya dengar kata orang ya, kata nenek moyangnya. Itu dulu ada Allah Yahweh. 那么他这个家庭中，他的家族很多这个神仙，他们的环境是拜很多神仙的。 Sesungguhnya di dalam keluarga keturunan Abraham itu, di rumah mereka itu banyak sekali penyembahan-penyembahan nenek moyangnya. 现在突然跑出来一位耶和华上帝， Sekarang tiba-tiba kok muncul ya seorang Yahweh. 他介绍自己后说你要离开家乡。 Ya Allah Yahweh ini memperkenalkan diri secara sendiri. Dia katakan kau harus meninggalkan rumahmu. 也许亚伯拉罕心里想：你是谁？你为什么叫我去呢？ Mungkin dalam hati Abraham dia berpikir, kamu itu siapa ya? Kamu panggil saya untuk meninggalkan rumah. 有时候我们在服侍主的时候有这样的心呢。 Kita di dalam pada waktu kita melayani juga pernah bertemu dengan urusan seperti ini. 为什么要我呢？ Kenapa harus saya? 你是谁呢？为什么叫我去呢？ Kamu ini siapa? Kenapa saya yang disuruh 你 pergi? 凭什么叫我去服侍呢？ Dengan apa engkau panggil saya untuk pergi melayani? 我好端端什么都不缺，为什么要服侍呢？ Saya apapun di dalam rumah nggak kekurangan. Kenapa saya harus pergi melayani? 弟兄姊妹们，我们要注意上帝说你要去这个词的含义。 Saudara-saudara, kita harus memperhatikan ada satu kata tentang pergi itu memiliki arti yang dalam. 其实上帝不是命令亚伯拉罕的， Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan Abraham. 上帝不是吩咐的，他有这个主权，后来吩咐亚伯拉罕，不是这个。 Allah juga bukan dengan dia punya kuasa ya, dia bisa memberitahukan atau memerintahkan Abraham untuk pergi. 因为他这个圣经所用“去”这个字呢，原文告诉我们，不是一个吩咐命令的词。 Kata pergi ini di dalam bahasa aslinya itu bukanlah untuk satu perintah atau satu nasihat untuk pergi. 它是一个邀请， Itu adalah satu undangan. 它是一个很好的一个上帝关心我们人类的。 Itu adalah suatu hal karena Allah memperdulikan keadaan manusia. 我们看看呢，在创世纪第5章24节， Kita lihat ya di dalam Kejadian 5 ayat 24. 这个“去”这个字呢，也是在5章20节使用的。 Di sini juga ya di dalam pasal 5 dipakai kata pergi ini. 那边说以诺以诺是圣经人物以诺共活了365岁，以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。 Di dalam ayat ini dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 这个与神同行与神同行就是去的意思，跟那个去的原文同样的一个字。 Di sini berjalan bersama dengan Allah itu artinya sama ya dengan kata pergi di dalam bahasa yang aslinya. 希伯来话说的去跟这个与神同行是跟神来往是同样的字。 Lalu bahasa Ibrani dengan kata pergi ini di dalam bahasa aslinya ini sama persis artinya. 所以当上帝对亚伯拉罕说你要去，意思说你要跟我来往，跟我同行。
Allah di dalam memanggil Abraham untuk pergi memiliki maksud artinya Allah bilang kamu mempunyai hubungan dengan saya lalu bersama-sama berjalan dengan saya. 所以上帝从来不会勉强人， Tuhan itu sesungguhnya tidak memaksa manusia. 上帝不会逼迫人， Allah juga tidak bisa memaksakan seseorang. 上帝邀请人， Allah ingin mengundang manusia. 上帝要我们与神同行。 Tuhan mau kita nih berjalan bersama dengan Dia. 所以对亚伯拉罕来说，这个是非常大的惊喜。 Maka buat Abraham ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan hatinya. 这位神啊，从来我没有不相识，跟他不相识。不过很多人以前的人说，这个有耶和华上帝，现在突然间跑出来跟我讲话。 Sesungguhnya bersama dengan Tuhan ini saya tidak familiar dengan dia ya. Cuma saya pernah dengar saja orang-orang dulu itu bilang ada Allah Yahweh. Maka sekarang Allah Yahweh ini tiba-tiba muncul. 他是创造宇宙万物的主， Dia adalah Allah pencipta semesta alam. 他是全能的上帝， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 我们都是他所造的。 Kita semua ini adalah ciptaannya. 他是至高至尊的神 Dia adalah Allah yang tinggi, Allah yang dapat dihormati. 啊！他竟然来找我啊！ Ya, meskipun sekarang dia datang memanggil 他 saya, 竟然来呼叫我的名字， sekalipun dia datang memanggil namaku, 他要跟我来往啊！ dia mau lakukan hubungan dengan saya. 他要跟我一起同行 Dia mau berjalan bersama dengan saya. 哦，所以这个是很大的荣幸啊！ Ini adalah satu kebahagiaan yang luar 这 biasa. 个是恩典啊！ Ini adalah anugerah. 所以对亚伯拉罕来说，神所邀请的就是恩典。 Maka buat Abraham, apa yang Tuhan mau undangkan untuk Abraham itu adalah anugerah. 这个是恩典的呼召， Ini adalah panggilan secara anugerah. 这个是荣耀的邀请， Ini adalah satu undangan yang sangat mulia. 所以要好好的回应， Maka kita harus meresponinya dengan baik. 所以好好的把握这个时间， Maka kita harus memanfaatkan kesempatan 不 ini. 要错过这个良机。 Jangan sampai kita melewatkan kesempatan baik ini. 亚伯拉罕的信心，亚伯拉罕的这个智慧就这样做下去。 Maka iman dan hikmat daripada Abraham itu terus dilakukannya. 当然，信心是来自上帝嘛， Tentu saja iman itu datang daripada Tuhan. 但是人也有负责，对这个上帝的恩典要有负责，要有回应嘛。 Tapi manusia juga harus ada tanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. 所以弟兄姊妹们， Maka saudara-saudara, 当我们服侍主的时候， pada waktu kita melayani, 我们最基础、最基本的这个理解，我们要知道，侍奉主就是恩典。 kita orang-orang yang melayani harus tahu dengan jelas basic tentang sebuah pelayanan itu. 这个是恩典，这个是我们不配的。 Ini adalah anugerah, kita nggak layak. 我们是谁呢？ Kita ini siapa? 人海茫茫，我们在其中只有一粒沙 Kita ini di tengah-tengah manusia itu hanyalah sebutir pasir. 啊！上帝竟然来找我们，还有跟我们说，让我们同行吧。 Sekalipun Allah sendiri datang mencari kita dan mengajak kita untuk berjalan bersama dengan Dia. 所以弟兄姊妹们，我们要尊敬、尊重上帝给我们的这个恩典。 Maka saudara-saudara, kita harus sangat menghormati anugerah dan juga panggilan Tuhan 我们 ini. 要谦卑下来，我是谁？上帝，你要多么看重我呢？ Kita harus dengan segala kerendahan hati dan berkata, Tuhan, aku ini siapa? Engkau begitu memperhatikan aku. 也知道这个恩典，我们越谦卑下来， Semakin kita tahu anugerah ini, kita harus semakin rendah hati. 所以教会里面、团契里面，一定要有很多谦卑的人。 Maka di gereja, di persekutuan perlu ada orang-orang yang rendah hati. 因为我们都是不配的， Karena kita semua ini tidak layak. 我们都是像亚伯拉罕的被拣选， Kita ini mirip seperti Abraham, kita itu dipilih. 所以我们要
有正确的回应吧。 Maka kita harus meresponinya dengan yang benar. 要做信造的人吧， Orang yang mau menjadi orang yang dipanggil, 信造的人 menjadi orang ciptaan baru, 也要正式的悔改， kita harus bertobat dengan 不像 sungguh-sungguh. 以前的样子。 Jangan lagi seperti dulu. 以前我们很容易发脾气，现在呢靠圣灵，我们战胜，管理好我们的情绪。 Dulu kita ini ya suka marah, tapi sekarang kita jadi ciptaan baru. Dengan mengandalkan Roh Kudus, kita harus bisa memiliki yang baik. 这个不是我们的力量， Karena ini bukanlah kekuatan kita. 靠人不能做， Kalau kita bersandar kepada manusia, nggak dapat kita 完全 lakukan. 靠上帝的带领， Seluruhnya kita harus bersandar kepada pimpinan 信 Tuhan. 靠顺服主， Percaya dan mengandalkan Tuhan. 我们度过一个悔改的生命， Kita harus melewati kehidupan pertobatan. 真实的悔改， Kita harus bertobat secara sungguh-sungguh. 不是悔而不改。 Bukan bertobat dan tidak berubah. 悔改就是有后悔的心了，我们很惭愧呀、但是也要一个行动出来改变更新吧。 Bertobat itu perlu bukan saja ngomongan, tetapi perlu ada satu tindakan, ada satu perubahan untuk bisa menyatakan diri kita. 我们不再是这个身份证的基督徒， Kita bukan lagi orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan，没有悔改的这个基督徒， yaitu orang Kristen yang tanpa pertobatan. 看起来是好好的服侍主，很勤劳服侍，但是我们心从来没有更新过。 Kelihatannya kita rajin, kita sungguh melayani Tuhan, namun di dalam kehidupan kita nggak pernah kita bertobat. 我们也不是tomat的基督徒 Kita bukan orang Kristen tomat. 啊，番茄的基督徒，印尼文就是 tomat。 Ya, ini adalah seperti buah tomat ya, bukan orang tomat 就 Kristen 是 tomat. tobat tapi kumat。 Tomat 的意思就是说，今天悔改，明天就再来做犯罪了。 ya hari ini bertobat, tapi besok ayo datang lagi. 啊，所以那个礼拜天的时候，我们都很勤劳、很属灵的样子。 Ya, kalau hari Minggu kita kelihatan rohani banget deh, kita kayaknya rajin deh. 啊，星期天之外6天，我们都回到江湖，我们像以前的样子活下去。 Tapi dari Senin sampai hari Sabtu itu, ya kita kembali lagi kepada hidup kita seperti yang lama. 所以服侍不是说一个做一件事情的那个意思。 Ya, melayani bukan berarti seperti kita melakukan satu perkara. 服侍主不是因为有命令吩咐我们才去做的。 Bukan berarti tunggu ada perintah, tunggu ada pesan baru kita lakukan. 服侍主并不是因为牧师传道、教会长老知识提醒你、吩咐你，我们才去做。 Melayani bukan berarti tunggu pendeta, penginjil, tunggu majelis, suruh, ingetin, baru kita lakukan. 服侍主并不是因为我们拍谁啦，我们不好意思啦，不做就害羞啦。 Nah, melayani Tuhan itu bukan berarti kalau kita tidak melakukannya itu kita merasa malu. 啊，弟兄姊妹，服侍主就是有心里更新的一个态度。 Saudara-saudara, melayani itu ternyata harus ada di dalam hati kita itu mempunyai satu sikap yang baik. 无论我们在何处， Entah di mana saja, 无论我们做任何事情， entah apa saja yang kita kerjakan, 奉主名、主耶稣基督的名去做， kita pergi melakukannya demi nama Tuhan 因 Yesus. 为我们的上帝信托于我们， Karena Tuhan kita itu menitipkan pesan kepada 因为我 kita. 们的上帝信任我们、尊重我们， Karena Tuhan kita itu mempercayakan dan Dia menghormati kita. 给我们很大的荣幸。 Dia memberikan kita kemuliaan. 他给我们机会来亲近他， Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekati Dia. 所以我们要好好的使用机会、时间来服侍主。 Maka kita harus mempergunakan kesempatan dengan baik untuk melayani Tuhan.
我们很喜乐的、很平安的来服侍主， supaya kita bisa melayani dengan damai sejahtera, dengan sukacita. 因为这个是我们生命中、生活中的生活方式。 Karena ini adalah arah tujuan daripada kehidupan kita. 感谢上帝，亚伯拉罕已经做这个事情。 Kita lihat ya, puji Tuhan Abraham sudah melakukan hal ini. 那么上帝也是很信实的上帝。 Kita lihat juga Allah adalah Allah yang setia. 如果你愿意接受我的邀请的话， Kalau kita rela mau menerima akan undangan ini, 那么上帝的话呢，在第2节、第3节说， maka firman Tuhan di dalam ayat 2 dan 3 berkata, 我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名伟大，你也要叫别人得福。 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 还有第3节，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅于他。地上的万族都要因你得福。 Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 哇，看看啊，我们的上帝多么这个保护服侍他的人呢、Kita lihat di sini ya bahwa Allah begitu memelihara, menjaga orang-orang yang melayani Dia. 信实的上帝他会装备服侍主的人。 Allah yang setia ini Dia akan memperlengkapi orang-orang yang melayani Dia. 上帝会给我们力量，给我们祝福， Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat kepada kita 让我们可以成为别人的祝福。 supaya kita dapat memberkati orang lain. 这个成为别人的祝福， Arti daripada menjadi berkat bagi orang lain, 第2节所说别人得福这个意思， arti daripada kalimat ini dikatakan orang lain juga akan mendapatkan 在 berkat. 原文希伯来文就是哈亚布拉卡，意思说 You shall be a blessing, be a blessing. You 你也成为祝福。 Artinya di dalam bahasa yang aslinya itu dikatakan engkau juga akan menjadi berkat. 原文更清楚的说，你的生命呢，你的生命本身就是祝福。 Di dalam bahasa asli dia berkata bahwa pada dasarnya hidupmu itu akan menjadi berkat. 所以弟兄姊妹们，这个是多么宝贵啊！ Saudara-saudara, ini sangat berharga. 我们是谁呢？ Siapakah kita? 上帝拣选我们， Tuhan memilih kita. 上帝信任于我们， Tuhan mempercayakan hal ini kepada kita. 上帝看重我们， Tuhan menghargai kita. 所以我们的生命呢，当我们说是主，我愿意服侍你的时候， Sehingga ketika kita berani berkata, benar Tuhan, saya mau melayani Engkau. 我们这个丑陋的生命、罪恶的生命，上帝把它圣洁起来，把它成为新造的人，我们的生命就是祝福。 Maka hidup kita yang sangat jelek ini, yang najis, yang berdosa ini, ketika diubah oleh Tuhan, kita menjadi ciptaan baru, maka kita bisa memberkati orang lain. 哇，我们的生命就是祝福本身。 Maka hidup kita ini pada dasarnya adalah berkat. 所以弟兄姊妹不要放弃自己， Maka saudara-saudara, jangan kita membiarkan diri 不要 kita, 低估自己。 jangan kita mengabaikan diri kita. 别人看不起我们，我们自己不要看不起自己。 Kalau orang lain tidak pandang kita nggak apa-apa, jangan kita sendiri meremehkan diri sendiri. 上帝看重我们。 Tuhan memandang kita. 当我们说施主，我要服侍你的时候， Pada waktu kita berkata, ya Tuhan, saya mau melayani Engkau, 我们的生命在上帝手中成为祝福。 maka hidup kita di tangan Tuhan itu akan menjadi berkat. 我们可以成为上帝手中祝福很多很多人的。 Maka kita bisa dipakai oleh tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. 所以弟兄姊妹们，我们要知道 Saudara-saudara， 当我们服侍主的时候， Pada waktu kita melayani Tuhan, 不是为了自己的目的达到自己的目标， bukan
tujuan atau target kita sendiri. 不是让我们自己满足。 Bukan untuk kepuasan diri sendiri. 有一些人因为他的这个精神，他的这个心就是助人为乐的那个精神啊。 Ada orang, dia memiliki satu semangat yang mau menyenangkan orang lain. 他喜欢帮别人呢。 Dia suka sekali membantu orang lain. 他愿意分享他所有的。 Dia mau sekali untuk berbagi kepada 为 orang-orang. 什么这样呢？ Kenapa dia bisa begitu? 因为他这样被他父母教养的。 Karena dia bisa begitu diajar, dididik oleh orang tuanya. 如果他没有这样做呢，他晚上不能够睡觉嘞。 Kalau dia tidak lakukan seperti itu, malam hari dia nggak bisa 如 tidur. 果他这样做呢，晚上他睡得很香。 Kalau dia bisa lakukan seperti itu, maka dia bisa, wah tidurnya asik deh. 弟兄姊妹们，这样的人算不算服侍主呢？ Saudara-saudara, orang semacam ini apakah termasuk orang yang melayani? 侍奉主的不是为自己，不是以自己为中心。 Orang yang melayani itu bukan karena berpusat kepada diri sendiri. 不是让我满足， Bukan juga karena untuk memuaskan diri sendiri. 我们要以神为中心， Kita harus berpusatkan diri kepada Tuhan. 我们也在上帝手中成为别人祝福。 Kita di tangan Tuhan menjadi berkat bagi orang 这 lain. 关键呢在于上帝呀、 Yang prinsip adalah, yang penting adalah berpusat 不 kepada 是在于 Tuhan. 我以中心的。 Bukan berpusat kepada aku sendiri. 我们当小心注意我们自己服侍主的态度。 Maka kita harus waspada, hati-hati dengan sikap pelayanan kita. 我们很害怕 Kita takut 将来 nanti kalau yang akan datang, 我们面对审判，耶稣基督再来，我们在上帝面前， ketika Yesus Kristus datang kembali, kita akan menghadapi satu penghakiman di hadapan Allah Bapa. 我们说主啊，这是我是服侍你的人呢。 Kita berkata, oh Tuhan, aku ini adalah orang yang melayani Engkau. 上帝说对不起啊，我不认识你啊， Tuhan berkata, maaf ya, saya nggak kenal kamu. 因为你不是侍奉我的。 Karena engkau bukan pelayanku. 你没有看吧？我一生一世为你勤劳服务服侍呢。 Coba Tuhan, bukankah engkau melihat aku seumur hidup ini begitu rajinnya melayani engkau? 上帝会说 Tuhan akan berkata, 不好意思，我不认识你， maaf, saya nggak kenal kamu. 因为你做那些服侍不是为我而做，是为你自己满意满足而做的。 Karena pelayanan yang kamu kerjakan itu bukan demi aku, tetapi kamu lakukan hanya untuk kepuasan kamu sendiri. 你不是荣耀我的名， Kamu melayani bukan untuk kemuliaanku. 不是荣耀上帝的名， Engkau bukan memuliakan nama Tuhan. 因为你满足满意的时候，你也要别人称赞你。 Pada waktu engkau merasakan puas, engkau pengen sekali orang lain memuji-muji engkau. 所以不好意思，我不认识你的。 Maka Tuhan berkata, minta maaf saya enggak bisa kenal kamu. 可怕的那一天， Ya, hari yang sangat kita 求主 takuti. 怜悯我们。 Kita minta Tuhan berbelas 我 kasihan. 们继续我们的冬季服侍主的这个心都要正确，对纯洁。 Maka kita harus hati-hati terhadap motivasi kita. Motivasi hati kita harus benar-benar tulus. 弟兄姊妹们，最 Saudara-saudara 后一点， Yang terakhir, 谈到服侍的时候，我 Pada 们要学习亚伯拉罕。 pada waktu kita menyinggung tentang pelayanan, mari kita kembali lagi belajar daripada Abraham. 第4节、第5节， Ayat yang keempat dan 5. 亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年75岁。 Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 这个中文翻译吩咐 Terjemahan daripada Mandarin itu adalah
mengingat 吩咐，就 memesankan 是命令的 yaitu memerintahkan. 啊。其实印尼文更正确说 firman， 上帝的话，上帝说。 Ya, kalau di bahasa terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan difirmankan, yaitu Tuhan berkata kepada dia. 因为上帝是邀请的，他不是用主权来压下人啊。 Tuhan itu bersifat mengundang kepada manusia, bukan secara otoriter. Dia mau menekan manusia. 上帝要我们以感恩的心来回复、来回应的。 Tuhan mau kita dengan hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. 上帝要我们心甘情愿去侍奉的。 Tuhan mau kita melayani secara sukarela. 上帝要我们喜乐的心来服侍他。 Tuhan juga mau kita melayani dengan sukacita. 所以这个亚伯拉罕他回应服侍的呼召，是在哪一年呢？75岁啊！ Bagaimana Abraham ketika dia meresponi panggilan daripada Allah, yaitu pada usianya 75 tahun. 很有年纪了 Oh, sudah sangat umur senior ya. 啊，他已经做个长辈了 Dia sudah menjadi orang yang senior lah. 啊。诗篇90篇说，我们人70岁， Di dalam Mazmur mengatakan di Mazmur 90 dikatakan manusia kalau bisa berumur 70, 如果说强壮80岁， kalau bisa kuat 80. 所以一般高龄的就是70岁。 Sebagian orang pada umumnya yang berusia tinggi itu umumnya 70. 亚伯拉罕75岁了 Abraham 75. 啊，他按照神的邀请、神的话去行的。 Maka dia berdasarkan undangan daripada Tuhan dia lakukan. 他不觉得自己太老了， Dia nggak merasa bahwa dia sudah tua. 他不觉得自己什么都已经有了，安稳了。所以如果他按照主所要请去做呢，我很麻烦的，没有这样的。 Dia tidak merasakan bahwa dia apa juga sudah ada. Kalau dia merasakan dia apa juga sudah ada, dia bisa bilang saja, ya begitu repot lah untuk melayani. 75岁的老人家， Orang yang berusia 75 tahun, 他还要去侍奉主， dia masih mau pergi untuk melayani 他 Tuhan. 愿意跟随主。 Dia masih dengan segala kerelaan untuk mengikut Tuhan. 哇，弟兄姊妹们，现在的信徒呢，怎么样呢？ Saudara-saudara, bagaimana dengan orang Kristen masa kini? 还有很多时候我们会听到人说我已经老了， Tidak jarang ya kita bisa dengar orang bilang, saya udah tua nih. 来参加诗班，来参加探访队，来参加这个服饰。 Mari ikut paduan suara, mari ikut pembesukan, ikut persekutuan. 来做一个招待 Ayo jadi usher, 啊，来做主理人 ayo jadi liturgis, 啊，来做个领唱。 ayo jadi singer. 哎呀，不是我不要啦， Aduh, bukannya saya nggak mau. 就是我已经有年纪了，太老了。 Itu karena saya sudah terlalu tua. 所以说长江后浪推前浪吧。 Ada pepatah mengatakan apa tuh? Ombak yang di belakang mendorong ombak yang di depan. Jadi orang depan yang baru-baru yang masuk, yang muda. Ya, 年轻的、强壮的、新来的，让他有机会上台。 Yang orang yang baru ya, orang-orang muda yang baru datang, ayolah kasih kesempatan dia naik ke atas mimbar. 我可以变休了，我可以荣休了， Saya sudah boleh pensiun, 我可以享受了。 saya boleh menikmatinya. 从年轻到老，我很难道去侍奉呢？ Saya nih melayani dari muda sampai tua. 我已经好好留下好榜样了。 Saya juga sudah meninggalkan teladan yang baik. 现在轮到你们， Sekarang giliran kalian. 弟兄姐妹，不是我们不可以休息的， Saudara-saudara, bukan kita nggak boleh pensiun. 不是我们不尊敬的， Bukan kita nggak menghormati. 但是请问服侍主的这个心态
有没有被年龄、被我们的状况受到限制呢？ Tapi sikap di dalam melayani apakah dibatasi daripada usia kita? 亚伯拉罕他知道他已经有年纪了， Abraham dia tahu bahwa dia sudah berumur, 但是服侍主没有太迟的这个话。 tapi tidak ada pepatah yang mengenai melayani sudah terlalu tua. 弟兄姊妹们，有一首歌叫做《不老歌》。 Saudara, di sini ada sebuah lagu hidup manusia. 啊，这个很有意思的，它的诗词很有意思。 Syairnya itu sangat berarti ya. 啊，说90很容易， Dikatakan usia 90 itu sangat mudah. 80不稀奇， Kalau 80 tidak heran. 70才算奇， 70 itu baru dihitung. 60又何奇呀、 60 apa hebatnya? 50刚明理呀、 50 ya baru mengerti. 40正调皮， 40 sedang nakal-nakalnya. 30在摇篮里， 30 dia berada di dalam ayunan. 20才落地呀、 20 usia baru turun ke jalan. 哇，弟兄姊妹们，这个很有智慧的一番话。 Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat berhikmat. 啊，很多人说我90后年长哦，长辈了啊。如果我不侍奉呢，当然大家都可以原谅我哈，了解哈。 Dikatakan yang umur 90 ya udah 90. Kalau saya usia segini tidak melayani, pasti semuanya juga pasti mengerti lah, bisa pahami lah. 哦，不过我们还有力，还有这个机会，但是我们做一个借口。 Kita sesungguhnya masih ada kesempatan, tapi sering dipakai untuk alasan. 这个是指说90啊，很容易，到处有90岁的人的。 Nah, lagu ini benar-benar berhikmat ya. Di mana-mana mesti banyak dapat orang yang usia 90. 上帝可以用到处的90岁的人来服侍他。 Tuhan masih dapat memakai orang-orang berusia 90 yang ada di mana saja. 也就是说，如果你们不赞美主，不喊赞美主，上帝会把这些石头起来呼叫、喊呼赞美上帝。 Yesus berkata, jikalau kamu ini udah tua nggak mau melayani memuji Tuhan, Tuhan tuh bisa bangkitkan batu-batu untuk memuji-muji Dia. 所以弟兄姊妹们，我们有珍惜这个侍奉主的机会。 Saudara-saudara, maka kita harus bisa menghargai kesempatan kita untuk melayani. 啊，50岁啊，50岁服侍主的时候，我们觉得很好、很棒，没有像我这样的人才。 Ketika umur 50 kita melayani dan kita mengatakan, wah tuh hebat tuh ya umur segini. Tidak ada sumber manusia yang seperti saya ini. 这个歌词告诉我们，哎，50岁呢刚刚明白道理耶。 Tapi di pujian lagu ini mengatakan umur 50 kamu baru mengerti. 啊，我60嘞，我已经60岁呢。 Nah, mungkin ada yang bilang saya nih usia 60. 这个歌词告诉我们，又何其啊！ Lagu ini bilang 60 itu apa sih hebatnya? 所以服侍主要谦卑下来， Maka melayani itu harus dengan kerendahan 因为这 hati. 个是恩典的呼召。 Karena ini adalah panggilan anugerah. 我们用这个奴仆的心态来服侍万王之王、万主之主。 Kita dengan sikap seorang hamba melayani raja di atas segala raja. 哦，这个歌词呢很有意思， Lagu ini ya benar-benar sangat bermakna. 也可以唱出来的。 Juga bisa dinyanyikan. 啊，希望大家可以背熟这个词，也提醒我们在哪一段这个年龄的那个时期。 Ya, kiranya
saudara-saudara juga boleh melalui lagu ini atau dinyanyikan atau dihafalkan ada tingkat-tingkat usianya. 让我们增加了智慧来服侍主。 Supaya kita secara hikmat kita bertambah. 这个歌它的曲呢是来自流行歌曲，很久很久以前的那个歌曲。 Dia punya nadanya itu sebenarnya merupakan lagu-lagu populer pada waktu-waktu yang sudah lama. 很多有年纪的人都熟悉了。 Banyak para senior yang cukup familiar ya 我们 terhadap 两 lagu 个 ini. 要试试唱这首啊。 Kita akan nyanyikan lagu ini. 人生就是很容易，百事不稀奇。人生几时才算起？无事又何奇？人生无事刚明理，世事真调皮。人生三世要懒理，二十才落地。那第二节。 Yang ayat yang kedua. 上帝真爱世间人，施救恩给你。他是全能的安主，信靠顺服主。你心中若有忧愁，应当向主求。主要将平安赐给你，来全心侍奉主。 亚伯拉罕的年龄在这个70才算起的那个时期。 Umur Abraham dihitungnya dimulai dari umur 70-an. 他75岁吧， Dia berumur 75. 所以70才算起呀、 70 baru diperhitungkan. 才算起， Baru dihitung 所以不会太迟， belum terlalu telat. 才算起呀、 Ya baru mulai 上帝 dihitung. 呼召他75岁的老人家才算起。 Tuhan memanggil orang tua yang berusia 75 itu disebutnya dia baru mulai. 所以弟兄姊妹们，我们没有太迟，我们都才算起。 Saudara-saudara, kita belum terlalu terlambat, belum juga disebut baru mulai dihitung. 所以恭恭敬敬的、谦卑下来的来回应主啊，这一天起，这个时刻起，我开始来服侍主。 Biarlah kita dengan rasa hormat, kita dengan tenang, kita datang dengan rendah hati melayani Tuhan. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara, 所以当我们谈到服侍主的时候， pada waktu kita menyinggung tentang melayani Tuhan, 当然我们愿意我们所服侍神喜悦所有所献上的那个服侍， jikalau pelayanan kita diperkenankan oleh Tuhan, 我们要了解怎么样回应。 kita harus bisa mengerti bagaimana kita meresponinya. 上帝从来不会逼人家来服侍， Tuhan tidak akan memaksa kita untuk melayani. 上帝要我们跟他交往， Tuhan mau kita bisa berkomunikasi dengan Dia. 上帝要我们好好珍惜他的邀请， Tuhan mau kita bisa menghargai undangannya. 因为上帝所喜悦的服侍，当我们了解这个是恩典来的， Jikalau kita bisa mengerti makna sebuah pelayanan bahwa itu adalah berkenan kepada Allah, itu adalah anugerah. 上帝看重我， Karena Tuhan menghargai
kita. 上帝信任于我， Tuhan mempercayakan kepada kamu dan aku. 所以好好把握这个时机。 Biarlah kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. 谁知道今天是我最后一天来服侍主， Siapa tahu hari ini merupakan hari terakhir aku melayani 所 Tuhan. 以尽量把我所有摆上在上帝的祭坛上，当作活祭。 Biarlah berikan atau persembahkanlah apa yang ada pada aku ini sebagai korban hidup di atas tata Tuhan. 神所需要的服侍，当我们愿意与他同行， Ketika kita mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah yang berkenan kepada 我 Tuhan. 们以主的心为心， Kita dengan hati Tuhan ya, bersatu dengan hati Tuhan. 我们要叫神的心欢喜的。 Kita mau menyenangkan hati Tuhan. 我们一直问主，你到底要我做什么？ Kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sesungguhnya yang Engkau mau daripada aku? 服侍主，也就是把福音传遍天下， Melayani juga termasuk mengabarkan Injil kepada seluruh pelosok. 传福音，我们荣神益人。 Kita dapat memberitakan Injil, memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. 当我们在何处，我们在那边可以把福音活出来。 Entah ada di mana, disitulah kita dapat memberitakan Injil. 当我们服侍主的时候，有一点点的效果，或者很多很多的这个效果， Atau di dalam pelayanan kita, kita dapat melihat begitu banyak buahnya. 那不是我们， Tapi bukan kita, 不是我， bukan aku. 完全就是上帝。 Semuanya itu adalah karena 所 Tuhan. 以荣耀归于上帝。 Kiranya semua kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. 但愿上帝祝福我们， Kiranya Tuhan memberkati kita, 祝福我们大家， memberkati kita semua. 我们顺服、信靠来服侍 Biarlah 主。 kita mau taat dan juga percaya untuk melayani Tuhan. 阿门。 Amin. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们向你感恩。 Bapa, kami mau bersyukur kepadamu. 我们是何等的人啊！ Kami ini adalah manusia seperti apa? 我们算什么呢？ Apa yang dapat diperhitungkan dari kami? 你爱我们，你寻找我们， Engkau mengasihi kami, Engkau mencari kami, 你拯救了我们， Engkau juga menyelamatkan kami. 你也呼召我们来服侍你。 Engkau juga memanggil kami untuk melayani Engkau. 你不是吩咐命令我们的， Engkau bukan perintahkan atau memaksa 你 kami. 不是压迫我们的， Engkau juga bukan memaksa kami. 你让我们心甘情愿，以喜乐的心，以感恩的心回复你。 Engkau mau kami dengan hati yang penuh sukarela, dengan hati yang sukacita untuk meresponi Engkau. 主啊，我们把我的生命摆上在你祭坛上， Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke atas tahta-Mu. 我们全心全意、全力，我们来服侍你。 Kami akan dengan melayani Engkau dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh hati kami. 不是因为我， Bukan karena aku, 不是以我为中心， bukan juga berpusat kepada aku. 就是为你而活的， Kami hanya mau hidup bagi Tuhan. 让主得到荣耀， Biarlah nama Tuhan 让 dimuliakan. 福音传开天下。 Supaya Injil diberitakan di seluruh pelosok. 感谢上帝， Puji Tuhan. 求你带领我们， Kiranya Tuhan pimpin kami 求你帮助我们， dan bantu kami. 求你祝福所有的弟兄姐妹们。 Kiranya Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara yang ada. 这样祷告，祈求奉耶稣基督名， Demikianlah kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 谢谢王忠林牧师的正道，蔡玉长传道的翻译，愿神赐福你们的侍奉。接下来我们要准备再献一首诗歌《野地的花》。野地
感谢上帝带领今天的乐灵的团契到此，愿上帝祝福大家，以马内利，下个礼拜再见，拜拜。